Masa saya di tahun akhir universiti, atas faktor kajian, saya mengikuti ekspedisi universiti untuk membuat kaji selidik di beberapa perkampungan orang asli di Sabah dan Sarawak. Pada awalnya, saya dan beberapa orang researchers yang lain melawat perkampungan orang asli yang telah ditempatkan di perkampungan moden. Di sana, kami mengambil data tentang cara hidup mereka serta dari segi jenis makanan, pekerjaan, aktiviti dan pelbagai lagi. Setelah melawat beberapa buah penempatan moden, saya diberitahu yang saya juga perlu mengikuti ekspedisi ke perkampungan di kawasan pendalaman. Beberapa kampung pendalaman yang pertama kami pergi, kami terpaksa menaiki 4-wheel drive dan melalui hutan belantara kerana tiada jalan yang elok. Sumpah saya cakap, kebanyakan perjalanan kami memang mendebarkan. Di sana, kami ulangi aktiviti kami seperti di penempatan moden sebelum itu. Namun untuk perkampungan terakhir, tiada cara lain untuk ke sana melainkan menggunakan jalan air. Saya ingat lagi, pagi Sabtu itu, beberapa buah sampan panjang menjemput kami di jeti kecil. Perjalanan tersebut mengambil masa sekitar 1 jam melalui sungai dan denai-denai. Disebabkan melalui jalan sungai di bawah pohon-pohon besar, beberapa orang di antara kami tertidur. Malangnya, saya salah seorang daripada mereka dan sedang saya lena di bawah mimpi, saya terjatuh ke dalam air apabila sampan kami terlanggar betul besar. Mujur waktu itu kami di kawasan air cetek. Kami tiba di perkampungan sekitar tengah hari. Di sana kami diberikan sebuah rumah panjang yang disediakan untuk pengunjung kampung tersebut. Di situlah tempat kami masak, tidur dan menukar pakaian. Untuk mandi manda, semuanya dilakukan di sungai. Pada petang itu, kami diperkenalkan dengan apa yang saya boleh gelarkan sebagai ketua kampung. Orangnya dah tua, tapi badannya masih tegap dan gagah. Saya cuma nak pesan, kalau boleh, malam jangan keluar dari rumah kamu tanpa kami teman. Pesan translator kami yang menyampaikan pesanan Tok Ketua. Logiklah, kami semua di tengah hutan belantara. Suasana malam mesti gelap gelita dan bahaya. Tiba-tiba Tok Ketua menambah. Kami lihat translator tersebut pun bingung dan setelah beberapa ketika dia menoleh ke arah kami. Kalau dengar bunyi kayu tu kena ketuk, tunjuk translator kami ke arah sebuah tiang kayu di rumah panjang utama. Jangan keluar langsung, walaupun ada yang teman. Ada di antara kami mula bertanya, Tok Ketua cuma tersenyum. Dia memberitahu translator, waktu tu ada benda berbahaya sedang berkeliaran. Namun, kami tidak perlu risau sebab kampung tu ada penjaganya. Kami di perkampungan itu selama seminggu. Mujur tiada apa-apa insiden yang berlaku. Kadang-kala kami makan bersama orang kampung, ikut mereka memburu dan bermain di sungai bersama anak-anak kecil di waktu petang. Pada malam terakhir kami di sana, sedang semua lena di bawah mimpi, saya terjaga dari tidur kerana rasa tekak yang kering. Saya segera meraba-raba dalam kegelapan mencari air sambil ditemani lampu suluk. Sedang saya minum, saya lihat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sedang saya baring hendak menyambung tidur, baru saya perasan yang suasana malam tu lain dari yang lain. Bunyi unggas, burung dan katak yang sering mengiringi tidur kami tiada. Yang saya hanya dengar adalah bunyi dengkuran rakan-rakan dan air mengalir. Saya tak fikir apa dan kembali memejamkan mata. Sehinggalah saya terdengar bunyi tapak kaki di bawah rumah. Saya mula cemas. Takkanlah harimau kot. Tiba-tiba saya terdengar bunyi ketukan kayu yang kuat berulang kali. Mungkin benar sangkaan saya ada binatang berbahaya di luar. Saya dengar bunyi itu berlari dan diiringi bunyi tapak kaki. Entah kenapa masa tu rasa ingin tahu saya menjadi kuat. Saya perlahan-lahan berjalan ke arah dinding untuk cuba mengintip binatang apa yang sedang dikejar. Mujur dinding diperbuat daripada buluh dan rotan, jadi mudah untuk saya melihat keluar tanpa membuka tingkap. Melalui sama-sama cahaya obor yang mengelilingi kampung, saya terlihat seekor harimau besar. Saya terdiam, nafas terhenti, mata terbelia.
Apa yang membuatkan saya takut bukanlah kehadiran harimau tersebut, tapi apa yang sedang mengejarnya. Mula-mula saya ingat lembaga yang mengejar harimau tu adalah salah seorang orang kampung. Namun selepas saya amati, badannya amat kurus, dan barulah saya perasan benda yang bergerak tu hanyalah sekujur tubuh yang merupakan tulang dan tengkorak, langsung tiada kulit maupun isi daging. Badan saya keras dengan mata saya terus memerhati tulang-tulang bergerak tersebut menghalau harimau liar keluar dari kawasan kampung. Tiba-tiba lembaga tersebut toleh dan melihat ke arah saya. Ruang soket mata di tengkorak kosong, tapi saya pasti dia dapat melihat saya. Sumpah saya cakap, waktu tu memang jantung saya macam nak gugur. Setelah beberapa ketika, lembaga tersebut toleh dan hilang setelah bunyi ketukan kayu berhenti. Saya jatuh terduduk, badan saya lencong basah bermandi peluh. Tanpa banyak masa, saya terus baring dan sembunyikan diri di bawah selimut. Pada esok hari, kami semua mula berkemas untuk pulang. Sedang kami bersalaman dengan penduduk kampung, saya bertanya pada ketua kampung dengan bantuan translator. "Tok, malam tadi ada ketukan kayu ke?" Ketua kampung cuma tersenyum lalu membalas, "Ya, ada binatang buas masuk kampung. Tapi tak apa. Penjaga kampung dah halau. Anak tak apa-apa kan?" Saya cuma menggelengkan kepala dan meminta izin. Kami semua segera menaiki bot dan mula bergerak pulang. Saya cuma senyap dan langsung tak berkata apa sepanjang perjalanan, sehinggalah kami selamat tiba di kawasan bandar.